Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti FB Live kita pada malam ini, iaitu siri yang ke-7, huraian kitab anjuran Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Pusat ARG, iaitu mensyarahkan kitab Bid'ah Hasanah, Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli, yang mana kita pada malam ini sampai ke muka surat 17, iaitu Bid'ah Hasanah yang berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam semalam saudara-saudari yang mengikuti kuliah kita ataupun siri penhuraian kitab ini, saudara-saudari telah selesai dihuraikan tentang apa yang dikatakan kekeliruan di dalam memahami hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Kita telah tunjukkan bahawa sebenarnya kalimah kullu yang kita terjemahkan dengan makna setiap itu, biasanya dalam Quran dan hadis sebenarnya bermakna kebanyakan ataupun bermakna sebahagian. Jarang-jarang sahaja kullu dalam Quran dan hadis itu bermakna semua. Termasuklah kullu bid'atin dhalalah, sebenarnya sepakat umat Islam mengatakan bukan semua bid'ah itu adalah sesat. Kalau ikut zahir hadis, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, ia mencakupi kesemua perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkara itu menyangkut urusan dunia ataupun urusan agama, baik perkara itu perkara yang selari dengan syarak ataupun bercanggah dengan syarak. Kalau ikut zahir hadis, iaitu semuanya adalah sesat. Tetapi sebenarnya tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam yang berpandangan demikian. Jadi saya telah huraikan bahawa sebenarnya yang berlaku pertikaian di antara umat Islam berkaitan tentang masalah pembahagian bid'ah ini hanya pada kayu ukur sahaja. Kayu ukur yang digunakan oleh para alim ulama, termasuk ulama-ulama di zaman salaf, seumpama al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i sendiri, mereka menggunakan kayu ukur muwafaqatus sunnah atau mukhalafatuha. Untuk menilai bid'ah itu, mereka melihat sama ada sesuatu bid'ah itu selari dengan sunnah, yakni di sini ajaran Nabi SAW, ataupun bercanggah dengan sunnah, yakni bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Sementara golongan Wahabi misalnya, mereka membahagikan bid'ah kepada bid'ah yang menyangkut urusan dunia, itu dibolehkan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Kemudian bid'ah dalam perkara agama itu semuanya adalah haram. Baik, saya terbaca komen untuk kuliah kita yang semalam, siri 6. Satu orang bernama Zurlaf, ataupun mungkin menggunakan nama Zurlaf, mungkin nama beliau lain. Beliau seolah-olah membangkanglah, tidak setuju dengan penerangan kita. Kata beliau, urusan dunia memang sudah ada dalil pengharaman.
urusan agama perlu ada dalil baru boleh buat. Mana tidak terpisah lah, sebab sebelum tu ada orang tanya, kalau membezakan dunia dan agama ni, tidakkah itu ada unsur-unsur sekularisme? Saya jawab, memang daripada satu sudut yang membahagikan kepada ini dunia lain, agama lain, itu ada ciri-ciri sekularisme di situ. Jadi dia nak mengatakan tak ada terpisah pun dunia dengan agama. Cuma bezanya, kata dia, kalau urusan dunia ni macam yang saya sebutkan, insurans konvensional itu haram kerana sudah ada dalil pengharaman. Sementara urusan agama perlu ada dalil baru boleh buat. Jadi sebenarnya tidak terpisah pun, cuma cara nak menilai haram atau tidak tu berbeza. Baik. Yang di situ memang kita bersetuju urusan dunia ni jadi haram apabila ada dalil keharaman. Kalau tidak ada bukti dalil keharaman, secara umumnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum dalam perkara-perkara ni, hukumnya adalah dibenarkan. Tapi ini yang asal macam ni boleh berubah, iaitu bila ada dalil menunjukkan haram, maka berubah hukumnya menjadi haram. Baik. Demikian juga dalam urusan agama pun perlu ada dalil. Baik. Cuma yang tak jelas di situ dalam komen beliau adalah, bila tidak perasankah kalau begitu, maknanya kalau urusan dunia pun jadi haram apabila ada dalil pengharaman, maka kayu ukur bid'ah bukan dunia atau agama. Kayu ukur bid'ah kena dipulangkan kembali kepada syarak. Iaitu kalau bid'ah dunia sekalipun, bila ada dalil menunjukkan bahawa perkara itu haram, maka ia jadi haram. Jadi komen beliau sendiri sebenarnya menyokong, cuma mungkin beliau tidak perasan. Kata dia, urusan dunia sudah ada dalil pengharaman, jadi haramlah. Jadi kalau begitu, dia kayu ukurnya bukan dunia atau agama. Kayu ukurnya adalah selari atau bercanggah dengan dalil, sebagaimana diterangkan dalam bahasa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun, maka mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, maka itu terpuji. Wa ma khalafas sunnata fahuwa mazmumun, dan mana perkara-perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, maknanya bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka bid'ah itu terkeji. Jadi bila perkara dunia yang tidak ada zaman Nabi SAW, maka dari segi bahasa namanya bid'ah. Bahkan dari segi syarak pun, para ulama memang mengatakan, misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala misalnya, mereka kedua-duanya dan ulama-ulama yang lain dari segi syarak mentakrifkan bid'ah secara asas ma lam yuhad fi asri Rasulullah SAW, satu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Jadi itu termasuk perkara dunia. Bila ada dalil menunjukkan bahawa perkara dunia itu haram, maka ia menjadi haram. Maka jelas dalam kita mengukur sesuatu bid'ah, sangat tidak betul kalau kita bagikan bid'ah itu kepada bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Tidak. Bid'ah dunia atau agama, dia kena tengok pada dalil. Baik. Kemudian dia mengatakan bahawa kalau urusan agama perlu ada dalil baru boleh buat. Okey. Memang betul. Kita tidak boleh memandai-mandai, mereka-reka sesuatu yang tidak ada dalil dalam agama. Misalnya kita nak mereka-reka, kita buat ibadah haji misalnya di Malaysia saja, nak jimat belanja, musim-musim COVID ni, mungkinlah katakan bulan haji nanti kerajaan Arab Saudi memutuskan tak benarkan untuk orang datang menunaikan haji kerana wabak. So disarankan masing-masing buat haji di rumah masing-masing misalnya. Mana dalilnya? Mana pula dalil buat haji di rumah masing-masing? Kalau solat jemaah tu masih kita boleh gagah lakukan di rumah, walaupun asalnya yang afdal adalah di masjid. Tapi kalau sampai nak buat haji di rumah tu memang tidak ada dalilnya. Mana boleh kita reka begitu? Itu satu perkara yang haram. Ataupun sebagaimana contoh yang pernah saya sebutkan, dan contoh ini sebenarnya real, iaitu kalau ikut kajian kita tahun 2016, ada satu orang bernama Farouk Peru. Dia ni kolumnis surat khabar Malay Mail Online, nama Malay Mail Online, Malay itu maknanya Melayu, tapi sepanjang kita cek, yang ada di belakang surat khabar Malay Mail ni bukan orang Melayu pun, bukan orang yang bangsa selain daripada bangsa Melayu. Tapi ketepikannya itu, kolumnis Malay Mail Online pernah dalam kajian kita, dia pernah menyarankan supaya solat Jumaat ni kan urusan agama, urusan ibadah, dilakukan pada hari Sabtu, kata dia. Kerana kalau hari Jumaat banyak problem, orang kerja, mungkin jam dan sebagainya. So hari Sabtu sesuai. Kerana hari Sabtu tu hari yang cuti. Kalau nak buat solat Jumaat hari Sabtu tu sesuai. Jadi ini mana dalilnya? Mana dalil solat Jumaat dilakukan pada hari Sabtu? Ini jelas satu perkara yang haram.
Tetapi mungkin saudara Zurlaf ini terlepas pandang bahawa dalil dalam agama ni tidak semestinya dalil yang khusus, ya. Dia adalah dalil yang umum, sudah memadai. Saya bagi contoh. Apa beza aqimus solah? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya menunaikan solat dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW. Apa beza? Kedua-duanya, solat dengan salawat adalah ibadah. Kedua-duanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW sendiri, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, solat Allah perintahkan aqimus solah, hendaklah kamu dirikan sembahyang. Salawat Allah juga perintah sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salam. Baik, kenapa solat kita tak boleh memandai-mandai? Misalnya solat subuh kita nak bagi lebih best, kita tambah jadi 4 rakaat, tak boleh. Solat apa pun misalnya, oleh kerana kita rasa lebih sesuai, kita tukar waktu dia, ya. Sekarang ni kita banyak duduk di rumah, jadi tak perlulah kita tangguhkan solat zuhur sampai pukul 1 lebih. Santai-santai pukul 11 kita dah solat zuhur misalnya, tu kan tak boleh, ya. Dan dalam ibadah solat sendiri pun tak boleh kita memandai-mandai. Solat tidak tutup aurat, solat tidak mahu menghadap kiblat, solat dalam keadaan tidak suci daripada hadas, solat tapi kita tak mahu baca Fatihah, solat misalnya kita nak rokok tu, kemudian kita selesai Fatihah, kita sujud dulu, bangkit daripada sujud, nanti baru kita rokok. Itu semua perbuatan yang tak boleh. Kenapa? Tetapi dalam bab salawat, kenapa kita nak salawat pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, sambil memandu boleh, sambil berjogging pun boleh selawat. Kenapa kita boleh selawat seorang-seorang? Kenapa kita boleh selawat ramai-ramai? Kenapa kita boleh selawat dalam keadaan kita suci dari hadas? Tapi kalau kita tak suci daripada hadas pun tidak haram kita selawat. Bagus kalau kita selawat dalam keadaan menghadap kiblat, tapi dalam keadaan tidak menghadap kiblat pun tak ada masalah untuk kita selawat. Kenapa berbeza? Padahal kedua-duanya adalah urusan agama. Padahal kedua-duanya adalah ibadah. Kenapa yang satu ini seolah-olahnya banyak kita boleh lakukan bid'ah dalam urusan salawat yang tidak ada dalil khusus menunjukkan Nabi SAW melakukannya, sementara dalam salat tak boleh. Sebab itu kita kena faham, dalil boleh jadi umum, boleh jadi khusus. Jadi asalnya kedua-duanya dalil umum. Aqimus solah, kalau ikutkan keumumannya, as-solah dari segi bahasa bermakna doa. Jadi dirikan doa. Kalau ikutkan secara asalnya, asalkan kita berdoa, dah selesailah ibadah solat kita. Tak betul. Kerana apa? Kerana as-solah di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan secara terperinci. Yang dimaksudkan dengan as-solah itu dari segi syarak telah dijelaskan terperinci, iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang solat yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Dan secara umum Nabi SAW memberi panduan, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu semua solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Oleh kerana tidak ada seorang pun daripada kita yang pernah melihat Nabi SAW solat, maka nak tak nak dia kena ambil ilmu solat Nabi daripada orang yang hidup sezaman dengan kita. Macam saya nak tahu macam mana cara solat ikut macam Nabi solat lah. Tapi saya tak pernah lihat Nabi solat, jadi saya kena ambil ilmu Nabi solat daripada guru saya. Padahal guru saya pun tidak lihat Nabi solat. Jadi bila ambil daripada siapa? Bila ambil daripada guru beliau. Sebab itulah dalam bab solat kita kena pastikan kita menuntut ilmu daripada orang yang sanadnya bersambung. Maknanya dia ambil ilmu solat daripada guru, guru juga ambil ilmu solat daripada guru, daripada guru, daripada guru, sampailah kepada imam mazhab. Misalnya ada yang sampai kepada Imam Syafi'i, ada yang sampai kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan of course setiap daripada imam mazhab ini ada guru daripada kalangan tabi'in atau daripada kalangan sahabat Nabi sendiri. Jadi sahabat Nabi inilah yang sebenarnya mereka ini ada melihat bagaimana Nabi SAW solat. Jadi kalau begitu, solat ini ibadah yang ada dalil umum, kemudian telah diperincikan dengan dalil khusus, maka tidak boleh kita lakukan berbeza dari bagaimana diikat dalam agama. Bilangan rakaatnya, waktunya, hal keadaan suci daripada hadasnya, semua telah diperincikan. Berbeza dengan ibadah salawat, ibadah juga, urusan agama juga. Tetapi kenapa kita katakan salawat selang-selang tarawih bukan bid'ah yang sesat, padahal ia perkara baharu dalam urusan agama? Kan tidak ada dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW menyuruh
secara khusus kita itu berselawat selang-selang tarawih. Tidak ada juga dalil khusus menunjukkan bahawa Nabi SAW mengamalkan selawat selang-selang salat tarawih. Tidak ada dalil yang khusus, tetapi dalil yang umum sudah memadai. Mungkin saudara Zulaf tidak perasan atau mungkin tidak pernah belajar bahawa dalam memahami dalil, al-am baqin ala umumihi. Dalil yang umum dia kekal di atas keumumannya. Maknanya bila Allah Taala suruh selawat itu kan umum. Kita kena anggap umum. Maknanya bila-bila masa boleh selawat, di tempat mana boleh selawat, banyak mana boleh selawat, dalam keadaan suci daripada hadas boleh selawat, tak suci daripada hadas pun boleh selawat, menghadap kiblat pun boleh selawat, tak mahu menghadap kiblat pun boleh selawat. Kenapa? Kerana itu kaedahnya. Dia umum, tak boleh kita memandai-mandai mengkhususkan, mengatakan hanya selawat macam ni boleh, selawat macam satu lagi haram. Tak boleh. Hatta ya'tiya dalilun yukhassisuhu. Boleh juga yang umum tadi jadi khusus, iaitu sehinggalah datang dalil mengkhususkan dia. Jadi kalau sudah ada dalil mengkhususkan bahawa ibadah selawat itu sebenarnya khususnya begini, barulah kita mengkhususkan. Kalau tidak ada dalil, bermakna kita telah memandai-mandai mengkhususkan sesuatu yang agama tidak khususkan. Ini namanya at-takhsis bidunil mukhassis. Menyempitkan, mengkhususkan tanpa ada dalil yang mengkhususkan. Jadi dalam konteks misalnya selawat selang-selang tarawih, maka orang yang melarang selawat selang-selang tarawih itulah yang dia perlu bawa dalil. Bukankah dalam ibadah kena ada dalil dulu ke? Berbeza dengan dalam urusan dunia. Urusan dunia kalau selagi tak ada dalil boleh buat. Urusan ibadah selagi tak ada dalil tak boleh buat. Bukan. Dalil dah ada. Dalil suruh selawat dah ada. Sekarang ini kamu yang mendakwa kononnya selawat selang tarawih itu tak boleh. Jadi kamu yang kena bawa dalil yang mengkhususkan bahawa selawat ini hanya boleh dilakukan di luar daripada selang tarawih. Adapun kalau melakukan pada selang tarawih itu haram. Kamu yang kena bawa dalil, kerana dalil umum sudah ada. Dalil takhsis menyempitkan tidak ada. Jadi kita harap saudara Zulaf ini boleh memahami soal pembahagian bid'ah kepada dunia dan pada agama. Sebab itulah saya reply mesej beliau. Saya kata kalau boleh cuba fahami dengan tenang penerangan yang kita lakukan pada siri yang ke-6 semalam. Baik, sekarang kita masuk pada siri yang ke-7, iaitu sebenarnya yang dikatakan bid'ah hasanah ini telah berlaku pada masa Rasulullah SAW masih hidup lagi, dan bahkan diiktiraf oleh Nabi SAW. Kita baca beberapa contoh terlebih dahulu, kemudian kita terangkan. Saya tahu mujarad kita sebut macam itu saja, semata-mata dengan kita sebut bahawa berlaku bid'ah hasanah di zaman Nabi SAW pun sudah ada kawan-kawan kita yang membangkang. Dia kata, apa ustaz ni? Mana boleh zaman Nabi ada bid'ah? Kita faham. InsyaAllah kita akan terangkan yang itu. Baik. Di atas telah disampaikan bahawa tidak semua apa yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sesat dan tertolak. Berikut ini di antara dalil-dalil hadis tentang hal tersebut. InsyaAllah saya sebut dua dan saya akan terangkan yang bermain dalam fikiran kawan-kawan kita. Macam mana ustaz ni boleh cakap ada bid'ah hasanah zaman Nabi? Zaman Nabi kot, mana ada bid'ah? Nanti kita akan terangkan insyaAllah. Kita bawa dua contoh dahulu. Iaitu yang pertama, hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Abdurrahman ibn Abi Layla radhiyallahu anhu qala kana an-nasu ala ahdi Rasulillah SAW idza jaa ar-rajulu wa qad fatahu syai'un min as-salati asyara ilaihi an-nasu fa shalla ma fatahu thumma dakhala fi as-salati thumma jaa yawman Mu'adz bin Jabalin fa asyaru ilaihi fa dakhala wa lam yantazir ma qalu falamma shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakaru lahu dhalika faqala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sanna lakum Mu'adzun wa fi riwayati Mu'adz bin Jabalin innahu qad sanna lakum Mu'adzun fahakadha fasna'u. Baik, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian diriwayatkan juga oleh al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Hafiz Abdul Razzaq dan juga al-Imam At-Tabrani. Baik, yang penting apa kita nak faham, iaitu pada masa awal-awal di zaman Nabi SAW, apabila ada orang yang datang terlambat untuk salat jamaah, lalu dia tertinggallah rakaat, mungkin tertinggal 1 rakaat, mungkin dia tertinggal 2 atau 3 rakaat. Tapi di zaman itu, apabila orang itu tertinggal,
lalu orang yang solat dengan Nabi SAW itu akan memberi isyarat kepada dia. Maknanya dia akan tahu, wallahu alam lah isyarat macam mana, cuma saya bayangkan mungkin kalau sudah tertinggal satu rakaat, maka yang solat tu akan bagi isyarat. Macam ni mungkin ya. Jadi ini bukan satu Malaysia. Ini maknanya satu rakaat dah tertinggal. Mungkin macam ini ya, bukan peace ya. Ini maknanya 2 rakaat dah tertinggal. Ataupun macam ini ya. Baik. Ataupun macam ini, 4 rakaat dah tertinggal. Jadi orang yang datang lambat tu dia tengok isyarat daripada orang ramai, dia faham berapa rakaat dia tertinggal. Jadi dia solat. Dia solat yang dia tertinggal tu. Katalah macam ini, tertinggal 2. Jadi dia pun solat 2 rakaat. Dah selesai 2 rakaat yang dia tertinggal tu, barulah dia masuk ikut solat jemaah ya, bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi satu hari sahabat Nabi yang alim, yang faqih, iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia terlambat ya, dia masuk tapi dia tak tunggu pun orang bagi isyarat ya. Kan biasa orang tengok dulu berapa tertinggal. Tak, dia tak tunggu, dia terus masuk dalam solat jemaah dan dia terus ikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sujud, dia terus sujud. Kalau Nabi tengah rokok, dia terus rokok. Dia tak tunggu dah berapa dia tertinggal. Dan selepas salam, barulah. Kan bila lepas salam, mesti dah tahu. Misalnya, kita sempat ikut dengan Rasulullah SAW 2 rakaat. Sedangkan itu sembahyang Zuhur. Lalu selepas 2 rakaat kita ikut, Nabi SAW bagi salam. Automatik kita tahu, kita dah tertinggal 2 rakaat. Jadi lepas itu baru disempurnakan. Jadi apabila diceritakan kepada Nabi SAW, perbuatan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tu, ni mungkinlah sahabat bagi tahu Muaz tadi dia tak tunggu pun orang buat isyarat berapa rakaat, dia terus ikut je. Mungkin macam itulah ya, kurang lebih. Jadi Nabi SAW berkenan dengan perbuatan Sayyidina Muaz tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, sanna lakum Muaz. Muaz telah membuat satu cara yang baik. Dalam riwayat Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, innahu qad sanna lakum Muazun fahakadha fasna'u. Sesungguhnya Muaz dah buat satu cara yang baik, maka macam itulah sepatutnya kamu melakukan. Maknanya tak perlu nak kejar, nak habiskan dulu mana tertinggal, tak. Kalau terlambat, masuk je terus, ikut je macam mana imam solat. Nanti dah selesai bagi salam, barulah disempurnakan rakaat yang tertinggal. Baik, apa poin dia di situ? Poinnya, solat adalah ibadah. Nabi SAW Nabi SAW sendiri, baginda tidak ada memberi satu panduan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz tersebut. Maknanya benda tu bukan benda yang Nabi suruh. Tak ada Nabi kata siapa yang terlambat tak payah kejar, kamu terus ya ikut je macam mana saya solat, lepas tu baru kamu tambah. Tak ada. Jadi apa yang Sayyidina Muaz buat tu benda yang Nabi SAW tak suruh. Jadi kalau ikut definisi bid'ah lah tu. Dan ia bid'ah dalam ibadah. Lalu Nabi SAW berkenan. Nabi bahkan suruh orang lain ikut macam itu. Suruh ikut benda baharu yang dibuat oleh Sayyidina Muaz ni. Bermakna Nabi SAW sendiri mengiktiraf bahawa perbuatan baharu itu bid'ah oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam solat, itu dalam ibadah, adalah satu yang hasanah, satu yang baik. Kalau tidak baik, tidak akan diiktiraf oleh Nabi SAW. Kerana Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu juga pernah membuat satu perkara yang Nabi tidak iktiraf. Contohnya, Sayyidina Muaz bin Jabal pernah satu masa berjumpa dengan Nabi SAW, terus Sayyidina Muaz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tanya, "Ma haza ya Muaz?" Ni apa wahai Muaz, datang-datang sujud pada saya ni? Jadi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau baru balik dari Syam. Syam kalau zaman sekarang ini kita katakan Suria, Jordan, Lebanon, itu yang dikatakan Syam ya. Jadi dikata dia lihat masa dia duduk di Syam, orang di sana kalau dia hormat pada satu orang, dia akan menzahirkan rasa hormat itu dengan cara sujud. Jadi Nabi SAW tak bagi. Nabi kata la taf'alu, jangan buat macam itu. Sebab itu dalam syariat kita, sujud untuk menunjukkan tanda hormat itu tidak dibenarkan kerana Nabi tak bagi. Berbeza dengan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, mungkin itu satu perkara yang dibenarkan dalam syariat mereka kerana kita dapat riwayat bahawa bahkan dalam Al-Quran menceritakan bahawa misalnya di zaman Nabi Yusuf AS, ibu bapa Nabi Yusuf dan saudara-saudara menghormati Nabi Yusuf AS dengan cara sujud kepada Nabi Yusuf AS, tapi tidak dibenarkan dalam syariat kita, maka itu tidak dinamakan hasanah, kerana hasanah ni adalah perkara yang tidak bercanggah dengan syarak.
Mungkin kawan-kawan kita macam tak sabar. Ini mana boleh? Ini Nabi sudah iktiraf, jelaslah itu bukan bid'ah, itu dah jadi sunnah. Kita faham, tak apa. Kita KIV sekejap. Contoh yang kedua, iaitu melibatkan Sayyidina, kita ambil 3 contoh lah. Apa masalah kan kuliah kita. Kita ambil 3 contoh dan baru kita terangkan yang bermain dalam fikiran itu. Yang kedua, hadis berkaitan dengan Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri, ya Bilalu hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dufana alaika fil jannah. Jadi satu masa ketika solat subuh, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, wahai Bilal, ceritalah kepada aku, ceritalah pada saya dengan amalan yang kau paling harap sekali, yang kau amal dalam Islam ni. Apa amalan yang kau paling harap sekali? Kerana aku telah mendengar bunyi derapan selipar kamu di dalam syurga. Mana Nabi SAW nak tahu? Bila ini bisyarah, ini satu perkabaran gembira bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu daripada ahli syurga. Kerana apa yang diberitahu oleh Nabi SAW itu bahawa mendengar derapan selipar Sayyidina Bilal dalam syurga. Jadi Sayyidina Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li. Jadi Sayyidina Bilal pun mengatakanlah, amalan yang dia paling harap Allah terima, Allah redha dengan amalan dia adalah, tidak adalah saya itu beramal yang saya paling harap adalah melainkan saya itu apabila bersuci, berwuduk, atau tahar di sini bersuci, maknanya ambil wuduk lah. Dengan satu wuduk pada satu detik pada waktu malamkah atau waktu siang, bila saya bersuci ambil wuduk, saya tidak akan bersuci ambil wuduk begitu saja. Saya mesti akan solat dengan penyucian tersebut, dengan wuduk tersebut, apa yang telah tertulis untuk saya. Maknanya dia akan solat semampu dia. Kita kadang-kadang ambil wuduk tak solat pun. Kita ambil wuduk, alang-alang dah masuk bilik air, zuhur dalam setengah jam lagi, kita ambil wuduk, tunggu zuhur lah. Tapi Sayyidina Bilal tak, kalau ambil wuduk saja pasti Sayyidina Bilal akan solat, solat sunat. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bertanya, bima sabaktani ilal jannati, dengan apakah kamu mendahului saya dalam syurga? Kerana Nabi SAW mendengar di hadapan baginda derapan selipar Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi sama juga dijawab oleh Sayyidina Bilal dengan jawapan yang hampir sama, ma adzantu qattun illa salaitu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu wa raaitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala Nabi SAW bihima ainilta tilkal manzilata. Jadi Sayyidina Bilal apabila ditanya demikian oleh Nabi SAW, dia menjawab, tidaklah aku tu azan kecuali aku akan solat sunat 2 rakaat setelah daripada aku azan, ataupun dan tidaklah mengenai akan aku satu hadas pun, maknanya bila aku berhadas aku terus berwudu dan aku melihat bahawa Allah menuntut 2 rakaat ke atasku. Bila berwudu tu maknanya terus dia akan solat 2 rakaat. Lalu Nabi SAW bila mendengar jawapan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, baginda menjawab bihima, kalau macam tu, dengan yang 2 rakaat itulah kamu mendapat kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perbuatan berwuduk salat ini tidak dianjurkan sebelum itu oleh Nabi SAW. Walaupun demikian, apabila Sayyidina Bilal menceritakan, tidak Nabi kata, kamu kenapa buat benda yang saya tak suruh, ini urusan ibadah, haram kalau kamu buat benda yang saya tak suruh. Nabi tidak berkata demikian. Baik, yang ketiga, sebelum kita huraikan kekeliruan yang bermain dalam fikiran kawan-kawan kita, iaitu yang berlaku kepada sahabat Nabi dan juga sepupu baginda, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril laili fa shallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi fajarrani hatta ja'alani khidaahu falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khasintu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamman saraftu qala ma sya'nuka aj'aluka hidai fatakhnasu faqultu ya Rasulullah
awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhaika wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Qala fa'ajabahu fada'a li ayyazidanillahu ilman wa fiqha. Baik. Daripada sahabat dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, satu masa pada akhir malam aku mendatangi Nabi SAW, sebab Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Jadi biasalah datang ke rumah Nabi SAW, datang rumah sepupu. Lalu dia duduk solat di belakang Nabi SAW, ikut Nabi solat. Ya, ternyata Nabi SAW mengambil tanganku dan menarikku lurus ke sebelahnya. Nabi SAW tarik supaya Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk sama sebelah dengan Nabi SAW. Jadi lalu bila Nabi SAW mula solat, Allahu Akbar, Sayyidina Abdullah bin Abbas mundur balik ke belakang. Lalu setelah Nabi SAW selesai solat dan aku pun nak pulang, nak balik ke rumah, Nabi SAW bersabda, ada apa? Kenapa kamu? Saya dah letakkan kamu lurus di sebelah saya, tapi kenapa kamu pula undur ke belakang? Lalu aku menjawab, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, tidak selayaknya bagi seorang solat lurus di sebelah kamu, maknanya sama dengan kamu, sedangkan engkau Rasulullah, engkau tu utusan Allah yang telah menerima kurniaan besar daripada Allah Ta'ala. Lalu bila Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan sebab kenapa dia undur ke belakang sedangkan dah ditarik untuk berdiri bersama-sama dengan Nabi SAW, Nabi SAW berkenan dengan jawapan tersebut. Ini kan bahkan bukan saja benda itu Nabi SAW tak suruh, seolahnya bertentangan dengan anjuran Nabi. Nabi anjurkan tarik tangan duduk sebelah saya, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas berundur. Tapi apabila diterangkan kenapa beliau berundur, dan jawapan itu sesuai dengan tuntutan agama untuk seseorang itu memuliakan Nabi SAW dengan satu bentuk kemuliaan yang sesuai dengan kedudukan baginda, Nabi berkenan dengan jawapan tersebut. Lalu Nabi SAW mendoakan agar Allah sentiasa menambah ilmu dan kefahaman pengertianku terhadap agama, dan memang berkat daripada doa Nabi SAW, memang Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi salah satu orang ulama yang besar di kalangan sahabat Nabi, walaupun ketika Nabi SAW hidup berdakwah dan sebagainya, beliau masih lagi seorang kanak-kanak, tapi berkat doa daripada Nabi SAW. Baik, now kita pergi kepada nak entertain kekeliruan yang bermain dalam fikiran kawan-kawan kita. Baik, iaitu mereka tentu rasa heran, apa hal Ustaz engkau ni tak faham ke? Takkah dalam tiga kejadian tadi Nabi SAW sendiri dah iktiraf kan, bila Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terus masuk solat, tidak buat macam sebelum ini, selesaikan dulu mana yang tertinggal baru masuk berjamaah. Dia masuk dulu dan baru tambah. Nabi kan dah iktiraf. Nabi kata sannalakum Mu'adz, ataupun Nabi SAW menyuruh supaya sahabat mengikuti, fahakadha fasna'u, maka macam itulah kamu yang lain akan buat nanti. Kan dah dapat periktirafan daripada Nabi SAW. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dah puji. Nabi kata bihima, betul lah tu, dengan 2 rakaat itulah kamu dapat kedudukan di sisi Allah. Kan dah sudah ada ikrar, ada iktirafan daripada Nabi SAW. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu, bukan saja Nabi tak ajar begitu, Nabi tak suruh begitu, suruh undur ke belakang, bahkan Nabi yang tarik duduk ke depan. Jadi yang dilakukan itu bukan saja bid'ah, satu benda yang Nabi tak suruh, bahkan satu benda yang zahirnya bercanggah dengan yang Nabi anjurkan. Jadi kenapa bila Nabi SAW sudah iktiraf, selesai masalah? Kerana periktirafan itu satu bentuk sunnah. Cuba tengok satu bentuk sunnah. Kenapa? Kerana sunnah ini sekurang-kurangnya kita boleh bahagikan kepada 3. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi adalah sunnah. Dalam bahasa Arab disebut sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang kedua, apa yang dituturkan oleh Nabi SAW, apa yang Nabi cakap juga adalah sunnah. Dalam bahasa Arab disebut sunnah qauliyah. Tapi banyak juga benda itu bukan Nabi buat, bahkan bukan Nabi cakap, orang lain yang buat. Misalnya tadi, orang lain yang buat cara sembahyang masbuk, orang lain yang solat sunat wudu, orang lain yang undur ke belakang bila solat dengan Nabi SAW. Tetapi menjadi sunnah apabila ada periktirafan daripada Nabi SAW. Dalam bahasa Arab disebut sunnah takririyah.
Jadi kawan-kawan kita yang confused, dia kata, apa ustaz ni tak ada kena mengena dengan bid'ah? Yang ustaz cerita banyak-banyak tadi itu semuanya sudah jadi sunnah. Sunnah kerana Nabi SAW sudah iktiraf. Kita sekarang sedang bincang tentang tajuk bid'ah. Jadi apa yang ustaz ceritakan tu tak ada kena mengena. La ilaha illallah. Cuba dia faham dahulu. Memang betul, kita tidak nafikan bahawa apabila Nabi SAW sudah memuji, sudah mengatakan bagus, sudah mendoakan benda itu dan sebagainya, mana benda itu dinamakan sunnah, sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Tetapi kenapa kamu menyempitkan fikiran sehingga kamu tidak nampakkah bahawa ketika mana orang itu buat perbuatan itu belum sunnah lagi? Kerana sunnah ini selepas dapat pengiktirafan daripada Nabi SAW. Masa dilakukan awal-awal oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, belum ada pengiktirafan lagi. Masa mula-mula dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sembahyang lepas wudu itu belum ada pengiktirafan lagi. Demikian juga ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas berundur ke belakang, ketika solat dengan Nabi SAW, belum ada pengiktirafan lagi. Jadi ketika kejadian itu belum menjadi sunnah lagi. Dan dari segi definisi, ia adalah bid'ah. Kerana apa? Kerana melakukan perkara baharu. Kerana melakukan perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi itu fit dengan definisi bid'ah. Baik. Bila Nabi SAW iktiraf, bermakna pengiktirafan daripada Nabi SAW boleh berlaku perkara yang bagi dia tidak suruh, bagi dia tidak anjur dan bagi dia juga tidak melakukan sebagai contoh, tetapi perkara itu baik. Makna Nabi SAW iktiraf boleh jadi berlaku kebaikan pada perbuatan baharu walaupun dalam ibadah. Tadi kes Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ibadah. Kes Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ibadah. Kes Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ibadah. Jadi ketiga-tiganya adalah pengiktirafan daripada Nabi SAW bahawa kalau perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak, walaupun ianya perkara baharu dalam ibadah, maka perbuatan itu dibenarkan, bahkan menyerupakan perbuatan yang baik. Itu sunnahnya di situ. Sunnah Nabi SAW adalah mengiktiraf perbuatan baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu yang menjadi pegangan para ulama'. Adapun golongan Wahabi, mereka menyempitkan otak mereka. Oleh kerana solat sunat wudu itu diiktiraf oleh Nabi SAW, hanya solat sunat wudu saja yang sunnah. Maka kalau kita buat solat sunat macam baru-baru ni, solat sunat hajat pada tengah hari Jumaat dengan sekian bacaan, sepatutnya kalau ikut kayu ukur Wahabi itulah bid'ah. Tapi masya-Allah tabarakallah, kita lihat Wahabi tidak bising sangat baru-baru ni. Sebab kenapa? Wallahualam, mungkin masing-masing sibuk dengan COVID-19, tak sempat nak komplain. Kalau ikutkan kayu hukum mereka, itu kan tidak ada dalil khusus. Tapi bagi kita tidak perlu kepada dalil khusus, kerana kita memang dituntut untuk melakukan solat bila kita ada hajat, solat 2 rakaat dan mohon kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak perlulah berkumpul, kerana berkumpul pada musim-musim wabak ini itu boleh meningkatkan jangkitan, ada risiko menyebabkan lebih banyak kematian, dan memang pernah berlaku di zaman dahulu, yang mana apabila umat Islam keluar berkumpul beramai-ramai untuk berdoa pada musim wabak, bahkan kematian lebih ramai, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala misalnya. Baik, jadi cuma yang lebih kita kata lebih direct dari segi amalannya, bila kita ditimpa bala wabak sebegini, yang lebih direct kesunnahannya adalah melakukan kunut nazilah, iaitu setiap kali solat fardu, bukan hanya solat subuh saja, setiap kali solat fardu, maknanya solat maghrib dan isyak tadi pun kita kunut. Bukan hanya solat witir bulan Ramadan yang setengah terakhir saja kita kunut, tidak. Ini kunut nazilah, kunut kerana berlakunya sesuatu yang musibah kepada umat Islam, antaranya adalah wabak seperti yang berlaku sekarang. Maka yang sunnahnya kita harap dianjurkan oleh para mufti kita, bahkan oleh menteri agama kita, untuk dilakukan kunut nazilah. Tidak mesti di masjid, kita sembahyang di rumah pun, kita di rakaat terakhir bangun daripada rakaat tu, kita kunut nazilah. Tapi saya tak hafal lah ustaz kunut nazilah. Tak apalah, tak payah hafal yang panjang-panjang, baca yang pendek sudah. Allahumma dafa'ana al-waba, cukuplah.
Ya Allah, tolakkan daripada kami wabak ni. Allahumma kshif annal wabak misalnya. Ya Allah, singkapkanlah daripada kami wabak ni. Allahumma srif annal wabak. Ya Allah, engkau alihkanlah daripada kami wabak ni. Pendek cukuplah. Tapi kita ada selawat lepas itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Lalu kita pun sujud yang terakhir tu. Sujud 2 kali. Tahiyat dan bagi salam. Ini yang sangat menepati ya secara sunnahnya begitu. Tapi tidaklah bermakna bila kita lakukan solat 2 rakaat tengah hari Jumaat semalam itu maka itu bid'ah yang sesat. Lebih lagi pula kita dianjurkan pula baca 11 kali ayat kursi rakaat pertama, 11 kali qul huwallah rakaat kedua dan sebagainya. Itu kerana masih termasuk di dalam sesuatu yang tidak bercanggah dengan syarak walaupun dalam urusan ibadah. Sebut pasal kunut. Saya macam terperasan tadi ada soalan ya. Orang bertanya tentang kunut subuh ya. Iaitu dikatakan dalam kunut subuh ni ada orang yang dia kata as if macam dia berlapang dada lah ya. Berlapang dada kata dia katakan dalam kunut subuh ni ada orang yang dia kata as if macam dia berlapang dada lah ya. Berlapang dada kata dia katakan saya terbaca tadi orang yang dia mengatakan okeylah kunut subuh ni kalau kamu nak bacalah kata dia kamu nak ikut mazhab Syafi'i terbulanglah kamu nak baca tapi saya tak baca sebab yang sahihnya adalah tak kunut. Pendapat yang mengatakan baca kunut subuh tu pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat adalah tak sunat. Baik, dia kena faham bila kita sebut masalah khilaf kan kunut subuh ni bukan masalah bid'ah. Dia ada benda yang memang direct masalah bid'ah. Misalnya sambutan maulid. Itu jelas masalah bid'ah. Misalnya melakukan doa akhir tahun, doa awal tahun secara exactly macam itu memang bid'ah. Misalnya lafaz usalli ya, secara kita usalli itu memang bid'ah. Itu pun ulama mengatakan ini bid'ah hasanah. Ya, kerana ada ukuran yang kita telah terangkan. Tapi kalau kunut bukan isu bid'ah. Kunut isu khilaf, maknanya benda itu berlaku ya di zaman Nabi SAW. Nabi SAW membaca kunut. Cuma dalam solat yang lain setelah Nabi SAW kunut, Nabi tinggalkan. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun dalam satu riwayat untuk kunut subuh Nabi tidak pernah meninggalkannya sehinggalah Nabi SAW sendiri meninggal dunia. Maknanya kunut subuh Nabi tak tinggal. Yang Nabi tinggalkan itu kunut lain. Jadi bila sebut masalah khilaf, tentulah masing-masing ulama dengan pandangan mereka merasakan pandangan itu yang sahih. Bahkan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala kurang lebih menunjukkan adab dalam kita berkhilaf adalah kita berpegang ra'yuna huwas sawab yahtamilul khata' wa ra'yul akharin huwal khata' yahtamilus sawab. Dalam kita berkhilaf, para ulama lah ya, para ulama berkhilaf, maka dia berpegang pandangan dia betul. Yahtamilul khata'. Tapi dengan berlapang dadanya adalah boleh jadi salah, biasalah tu manusia. Dan kenapa kita tak ikut pendapat orang lain? Kerana bagi kita pendapat dia salah. Yahtamilus sawab, tapi boleh jadi pendapat dia yang betul. Jadi itu sikap yang sangat bagus dari kalangan ulama, itu yang betul-betul genuine berlapang dada. Tapi kawan kita dalam keadaan dia kata ikut kamulah, kamu nak kunut, tapi yang bagi saya tak kunut sebab yang sahihnya tu pada pandangan kamu. Bahkan yang lebih hebat daripada kamu pun ada yang berpandangan begitu, bahawa yang sahihnya adalah tak kunut. Sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak kunut. Dalam mazhab Hambali, murid kepada Imam Syafi'i tak kunut. Kerana bagi dia yang sahihnya adalah tak kunut. Berdasarkan pada dalil-dalil. Tapi yang mengatakan kunut bagi dia yang sahihnya adalah kunut. Kerana bagi mereka dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW senantiasa berkunut salat subuh itu adalah dalil yang kuat. Dalil yang sahih. Sementara yang ditinggalkan itu walaupun sahih tapi maknanya bukan kunut subuh. Maknanya adalah kunut nazilah. Yang mana Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi sekumpulan daripada golongan orang Arab yang menzalimi pada sahabat Nabi. Setelah Nabi berkunut kurang lebih 1 bulan, Nabi berhenti kerana ada larangan daripada Nabi SAW. Yang itu yang maksudkan Nabi berkunut sebulan kemudian Nabi tak kunut. Adapun yang sahabat mengatakan bila anaknya bertanya,
tentang kunut subuh. Dia kata ai bid'atun ya bunai, atau kurang lebih begitulah, kata dia, wahai anakku, itu perbuatan bid'ah. Maka para ulama yang mengatakan solat kunut subuh itu sunat, katanya sahabat itu terlupa, kerana terlupa ini satu sifat yang harus pada manusia, bahkan boleh berlaku pada para nabi yang dikatakan terlupa, kerana itu sifat seorang manusia. Apatah lagi sahabat, apatah lagi kalau sahabat itu telah berumur, telah berusia. Bagaimana? Kenapa ulama katakan sahabat ni lupa? Kerana sahabat yang lain banyak yang meriwayatkan. Kalau bid'ah ni mana tak pernah berlaku. Jadi takkanlah sahabat-sahabat seumpama khulafa ar-rasyidin kunut, sahabat-sahabat yang hebat-hebat kunut, tiba-tiba satu orang sahaja bila di usia yang lanjut dia mengatakan benda tu bid'ah, benda baru, maka kita tolak riwayat-riwayat daripada sahabat yang lain. Maka masing-masing ada hujah. Jadi sebenarnya begini, kita yang bukan mujtahid, kita yang tidak sampai pada peringkat yang kita itu mampu untuk menggali hukum direct daripada Quran dan hadis, kita sebenarnya tidak layak berkata dalil ini yang lebih sahih, kerana kita bukan ahli dalil. Misalnya kita bukan doktor, jadi kita tak layak nak mengatakan rawatan ini lebih bagus, rawatan ini lebih bagus dalam bidang kedokteran. Itu biar doktor yang berkhilaf sesama mereka, kerana mereka pakar. Itu bukan bidang kita. Bidang undang-undang pun sama. Kita tak pernah belajar undang-undang, tiba-tiba kita kata, oh ini keputusan yang lebih adil dan sebagainya. Itu bukan bidang kita. Biar sesama peguam, sesama hakim yang membincangkan. Maka demikianlah dalam bab dalil, ahlul dalil adalah ulama mujtahidin. Di dalam keadaan mereka begitu alim, hebat, boleh berijtihad, kalau salah pun masih dapat satu pahala pun, boleh jadi ada antara ijtihad mereka itu salah. Sebab itu Nabi SAW kata, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau tersilap, maknanya mujtahid pun boleh tersilap. Apatah lagi macam kita ni yang bukan mujtahid, tiba-tiba kita nak memandai-mandai mengatakan ini sahih, ini dalilnya lemah, itu bermakna kita telah berdosa dari awal, kerana melanggar firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut satu perkara yang kamu tidak ada ilmu. Kita sebenarnya, ilmu kita orang awam ini adalah ilmu yang kita dapat daripada mujtahid. Mujtahid yang bagi tahu pada kita, baca kunut subuh ni sunat. Oleh kerana kita ni bukan mujtahid, maka kita bertaklid, kita ikut pada pandangan dia. Sama macam sekarang. Kenapa orang ini kata cara jenazah qawi semayang macam ni? Kerana dia ikut ijtihad daripada mufti. Dia ikut pandangan daripada mufti, kerana dia sendiri pun tak pandai nak gali hukum. Kalau mufti tersalah fatwa, kalau dia mujtahid, masih dapat satu pahala. Tapi kalau mufti bukan martabat mujtahid, dia cuai misalnya dalam berfatwa, itu dia menanggung dosa. Jadi sekarang ni kita ni, kalau kita bukan mujtahid, lalu kita berfatwa ini lebih sahih, ini lebih dhaif, kita sebenarnya awal-awal sudah berdosa. Kalaupun pandangan kita itu betul sekalipun. Jadi kalau ikutkan asalnya, pada kurun keempat sudah ulama mengatakan, yang dikatakan mujtahid dengan maksud mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, yang boleh direct dalam segala bidang ilmu agama, dia gali direct pada Quran dan hadis, sudah tidak ada seawal kurun keempat. Jadi kalau nak kata mujtahid mutlak tu di Malaysia memang tak ada lah. Kalau nak kata mujtahid macam Imam Syafi'i, macam Imam Ibn Hanbal, kalau ada pun syibih kepada ijtihad, itu mujtahid dalam furu', dalam cabang-cabang hukum, dalam keadaan masih lagi bertaklid kepada kaedah mazhab masing-masing. Kalau nak kata mujtahid mutlak mustaqil, saya tak pakai kaedah Imam Syafi'i, saya tak pakai kaedah Imam Abu Hanifah, saya tak pakai kaedah Imam Malik, saya tak pakai kaedah Imam Ahmad bin Hanbal, saya hanya terus pada Quran dan hadis, itu hanyalah angan-angan palsu saja. Tidak ada mujtahid yang demikian semenjak daripada kurun keempat Hijriah, kata para alim ulama, bukan kerana menetapkan sesuatu, tapi melihat kepada realiti. Mujtahid yang memang gali kaedah pun direct pada Quran dan hadis. Yang ramai mujtahid yang datang kemudian itu adalah mujtahid yang menggali hukum daripada Quran dan hadis, tapi masih berpandu kepada kaedah yang disusun oleh imam mazhab yang mujtahid mustaqil. Jadi kalau begitu, secara jujur nak kata mujtahid yang macam itu, tu yang tak langsung tak berpandu pada mana-mana mazhab, dari segi hakikatnya tidak wujud. Di Malaysia kah, di manakah, tak wujud. Yang wujud, yang berijtihad itu adalah berijtihad dalam mazhab.
Maknanya dia tengok kejadian-kejadian yang berlaku dalam kes COVID-19 berdasarkan kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i ada masalah, ada masyaqqah. Kalau berdasarkan kaul yang satu lagi berdasarkan pada pandangan dalam mazhab lain, apa syarat ditetapkan oleh mazhab lain, itu yang dikatakan ijtihad, ya, yang dilakukan oleh yang syibih pada mujtahid, yang ada iras-iras dengan mujtahid di Malaysia ini. Itu yang mereka lakukan sebenarnya. Bahkan dalam banyak keadaan yang telah ada berlaku sebelum daripada ini, mereka sebenarnya bukan berijtihad pun, mereka hanya sekadar menakalkan fatwa saja. Mereka nakil. Sebab itu sebenarnya kalau segi istilah fuqaha ahli fiqh ini secara longgar saja. Kalau ikut ahli fiqh yang asal, mereka adalah mujtahid, mereka mampu keluarkan hukum daripada Quran dan hadis secara direct. Tapi yang dikatakan fuqaha faqih di zaman kita ini, itu secara longgar, iaitu mereka ni orang-orang yang mahir, mereka ada menghafal, mereka boleh menakalkan fatwa para ulama, dan dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang memang tidak berlaku kes itu di zaman para ulama kita yang dahulu berfatwa, maka dalam skop itulah mereka mujtahid, mereka berijtihad dalam skop yang kecil sedemikian. Jadi kita telah bagikan contoh, dan moga-moga sahabat-sahabat kita faham bahawa pengiktirafan daripada Nabi SAW ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mengiktiraf kalau adanya bid'ah, yakni perkara baharu yang hasanah, yang baik, yang tidak bercanggah dengan syarak. Itulah makna kefahaman yang luas daripada kejadian-kejadian yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan itulah kefahaman para ulama salaf dan khalaf. Kecuali orang-orang yang syadh, yang ganjil dalam isu ini, maka moga-moga Allah Ta'ala jauhi kita daripada menjadi orang yang syawaz, yang ganjil dalam agama. Sebaliknya menjadikan kita orang yang bersama dengan jamaah. Wa man syadza ilan nar, siapa yang ganjil daripada pegangan jamaah umat Islam, dia juga nanti akan terasing di dalam neraka, wal'iyadzubillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan contoh yang keempat, iaitu tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang kelima yang dilakukan oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Yang keenam yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketujuh yang dilakukan oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dan insya-Allah selepas 7 contoh apa yang berlaku bid'ah hasanah di zaman Nabi SAW, kita akan pergi pula kepada melihat bid'ah hasanah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Fatahallahu alaina wa alaikum babal fahmi wa babal ilmi wa abwaba kulli khairin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama la tar'adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa' anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum.